Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tentang apakah cabaran masa kini yang dihadapi oleh sesebuah organisasi dalam mengurus upah dan pampasan pekerjanya serta kaedah mengatasinya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Asina binti Muhammad Saleh, BA 1711058 dan rakan pembentang saya iaitu Syazildah binti Saniman, BA 1711087. Sebagai pengenalan, upah adalah satu elemen penting dalam sebuah kontrak perkhidmatan. Pembayaran upah merupakan hasil daripada hubungan kontrak antara majikan dengan pekerja. Upah dibayar oleh majikan kepada pekerja kerana wujudnya kontrak tersebut. Menurut Akta Pekerjaan, upah artinya upah asas dan segala bayaran tunai yang harus dibayar kepada pekerja kerana kerja yang dilakukan berkait dengan kontrak perkhidmatan. Manakala, pampasan pekerja ialah sagu hati kewangan yang diberikan kepada pekerja yang tercedera atau yang jatuh sakit akibat kerjanya dan boleh merangkumi bayaran mingguan untuk menggantikan kehilangan pendapatan, bayaran pukal jika kecederaannya menyebabkan kecacatan kekal, bantuan untuk menampung belanja perubatan dan belanja-belanja lain yang berkaitan dengannya, dan bantuan hikmat pemulihan di tempat kerja untuk kembali bekerja. Oleh itu, mana-mana pekerja yang tercedera atau yang jatuh sakit akibat kerja dan memerlukan rawatan perubatan ataupun cuti tanpa bekerja berhak untuk mendapatkan papasan. Kumpulan kami ada mengambil satu contoh, satu organisasi yang menghadapi cabaranlah dalam pengurusan upah dan papasan mereka, lebih-lebih lagi dalam keadaan kita yang sekarang yang dilanda pandemik COVID-19 ni, iaitu Asia Berhad. Seramai lebih 300 pekerja Asia Berhad diberhentikan perkhidmatan mereka oleh syarikat penerbangan tabang murah itu dalam usaha mengecilkan operasi susulan daripada situasi sukar akibat wabak COVID-19. Pemberhentian itu diumumkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Riyad Asmat dalam sesi taklimat yang telah diadakan. Dijangka membabitkan 111 kru kabin daripada 1,900 kru dan 172 juru terbang dan 500 jurutera. Kesemua yang akan terbabit dalam skim pemberhentian itu akan dimaklumkan menerusi email dalam tempoh 24 jam. Asia juga menjanjikan papasan kepada semua pekerja yang terbabit. Selain tidak mempunyai pelbagai pilihan dalam memastikan Asia terus beroperasi seperti biasa, Asia menjalankan penstrukturan semula organisasi sebagai alternatif yang boleh diambil buat masa ini kerana situasi yang dihadapi kini adalah amat sukar, terutamanya dalam pembayaran gaji pekerja. Malah, pemberhentian tenaga kerja itu tidak hanya dilaksanakan oleh Asia Berhad sahaja, tapi di semua bahagian di bawah kumpulan Asia. Namun, belum ada kepastian sama ada berlaku pengurangan gaji kepada tenaga kerja yang tidak diberhentikan. Pemberhentian itu dijangka melibatkan tenaga kerja setiap sektor, termasuk operasi, pengurusan, kru dan juga juru terbang. Tambahan lagi, bayaran bonus dan insentif akan dimasukkan, namun bayaran gaji pokok akan dikesalkan, termasuk allowance penerbangan, sektor dan juga bermalam. Okey, seterusnya kaedah dalam mengatasi cabaran pandemik, cabaran pengurusan upah dan pampasan semasa pandemik COVID-19. Yang pertama, melaksanakan sistem kerja yang fleksibel, di mana perkara ini penting untuk diperhatikan juga, seperti mana survei yang dijalankan oleh majikan di Singapura, bahawa mereka ni tak percaya bahawa bekerja dari rumah menyebabkan kerugian produktiviti. Itu pendapat dorang. Namun, walau macam mana pun, dengan adanya sistem kerja fleksibel, contohnya menggunakan teknologi, sebenarnya ia menyumbang kepada produktiviti yang tetap akan dihasilkan dan dapat menyeimbangkan ekonomi syarikat dan mengatasi masalah pengurusan dan upah pampasan pekerja. Sebab mereka tetap bekerja walaupun bekerja dari rumah dan dorang boleh berhubung melalui teknologi, dorang boleh seimbangkan masa bekerja dan masa sosial. Seterusnya, dapat mengoptimumkan lagi tenaga kerja. Daripada perspektif kos dan persekitaran perniagaan yang berubah, syarikat sedang mempertimbangkan otomasi, ejen percuma, pekerja
luar biasa untuk menyelesaikan kerja, sekaligus menghubungkan hasil prestasi tenaga kerja dengan keperluan perniagaan mereka yang terus berkembang. Contohnya, kita sudah dapat lihat beberapa majikan ni dia memfokuskan diri pada pengekalan bakat utama dan insentif yang mungkin memberi kesan positif terhadap perniagaan dalam lingkungan yang tidak menentu. Maksudnya dia mau pekerja yang multitask untuk menjimatkan lagi kos dalam keadaan pandemik. Seterusnya, dalam keadaan pandemik ni juga, cabaran-cabaran ni harus diatasi oleh pihak kerajaan. So, di sini kaedah seterusnya adalah peranan pihak kerajaan itu sendiri. Antara yang dapat kita lihat pada masa pandemik ini, pelaksanaan sistem insurans pekerja SIP sangat relevan digunakan dan ramai mempersetujuinya. Sebab mereka berpendapat, pekerja dan majikan ini berpendapat kaedah ini adalah antara satu langkah yang berpandangan jauh dalam memantapkan jaringan perlindungan sosial pekerja Malaysia. Faedah SIP ini juga merangkumi penggantian sebagian pendapatan yang hilang melalui allowance mencari pekerjaan dan allowance bekerja semula, serta perkhidmatan padanan pekerjaan dan latihan kemahiran bagi membantu mereka yang terkesan mendapat pekerjaan baru dengan lebih cepat. Sebab kita dapat lihat banyak pengangguran dan cara ini adalah bersesuaian lah untuk membantu menjaga kebajikan pekerja. Seterusnya, menyeimbangkan tenaga kerja antara sektor ekonomi negara. Disebabkan PKP, jadi dia memberi kesan kepada kos organisasi. Jadi diorang ni seperti mendapat lebihan tenaga kerja. Oleh itu, dengan kaedah menyeimbangkan tenaga kerja antara sektor ekonomi ni, tenaga kerja yang lebih tu boleh disalurkan ke sektor yang mengalami kenaikan permintaan pekerja secara mendadak. Dia juga boleh bersifat sementara, kiranya di jalan tengah lah, agar terma kontrak kerja disertakan dengan recall clause. Sebab dia ni begini, nanti kalau macam perniagaan tu semakin pulih, kalau majikan tu memerlukan pekerja mereka semula, dong boleh dapat pekerja mereka semula kalau sudah perniagaan tu pulih. Tapi di sini dia memerlukan kerjasama dan koordinasi antara agensi yang menawarkan perkhidmatan ni kepada pekerja dan majikan supaya urusan tarik balik pekerja tu dimudahkan. Dan yang terakhir, mewujudkan peluang pekerjaan dalam sektor strategik. Jadi macam kita boleh nampak sekarang, krisis COVID-19 ini telah mendedahkan beberapa kelompokan dalam beberapa sektor penting di Malaysia. Antaranya sektor kesihatan dan perubatan yang mempunyai kapasiti yang mencukupi dalam menghadapi wabak penyakit berskala besar pada masa hadapan. Dan di sini jelas menunjukkan mereka memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak untuk menangani wabak seperti ini ataupun situasi seperti COVID-19. Bukan itu saja, selain itu antara sektor-sektor strategik adalah seperti pengeluar makanan, bagian sektor pertanian. Selain itu sektor pendidikan. Sektor pendidikan juga perlu ditambah lagi peluang pekerjaannya disebab dalam situasi pandemik ni semua bersifat atas talian bagi memastikan pelajar-pelajar tidak yang tercicir dan tidak ketinggalan maklumat. Oleh itu, lebihan tenaga kerja ni boleh disalur ke sektor-sektor yang penting seperti inilah, antaranya perkilangan, perladangan, pertanian dan sebagainya. Secara kesimpulannya, polisi dan sistem pemberian upah dan papasan adalah satu tugas yang sukar dilakukan. Terdapat banyak dilema dan rintangan yang mesti dihadapi dalam membentuk sistem upah dan papasan yang benar-benar memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Terutamanya organisasi yang sangat terkesan dengan kejadian COVID-19 ini yang mengakibatkan ekonomi dalam semua sektor terjejas. Pengurusan upah dan papasan tersebut terpaksa melakukan penstrukturan semula agar sebuah organisasi tersebut dapat beroperasi dengan baik.